pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bahawa negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Julai 2022. Pengumuman mengenai hasil penglihatan anak bulan Zulhijjah disiarkan melalui radio dan televisyen Brunei. Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, maka Yang Berhormat Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Negara Brunei Darussalam dengan ini mengumumkan bahawa awal bulan Zulhijjah 1443 Hijriah di negara Brunei Darussalam jatuh pada hari Jumaat 1 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 1 Julai 2022 Masihi. Oleh yang demikian, Hari Raya Korban Aidul Adha pada tahun ini jatuh pada hari Ahad 10 Zulhijjah 1443 Hijriah bersamaan 10 Julai 2022 Masihi. Rombongan yang ditugaskan untuk melihat anak bulan Zulhijjah terdiri daripada hakim-hakim Mahkamah Syariah dan para pegawai Mahkamah Syariah, Jabatan Kehakiman Negara, Jabatan Perdana Menteri bersama para pegawai Kementerian Hal Ehwal Agama dan Jabatan Mufti Kerajaan dengan kerjasama para pegawai Jabatan Ukur, Kementerian Pembangunan telah tidak berhasil melihat anak bulan Zulhijjah di beberapa tempat petang tadi. Rombongan di daerah Brunei dan Muara berada di Tanjung Batu dan Bukit Aguk Jerudong, manakala Bukit Lumut di daerah Belait dan Bukit Ambuk di daerah Tutong. Sementara itu, bagi umat Islam yang berkemampuan digalakkan melakukan ibadah korban bermula selepas solat sunat Aidiladha dan pada hari-hari tasyrik 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Umat Islam di negara Brunei Darussalam akan menyambut Hari Raya Aidiladha pada 10 Julai 2022. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Yang di-Pertua Majlis Ugama Islam Brunei MUIB setelah mendapat kurnia perkenan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Juga hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Terdahulu diadakan bacaan Al-Quran, selawat dan doa selamat serta sembahyang fardu maghrib berjemaah. Juga menyertai secara maya Yang Berhormat Pihin Orang Kaya Paduka Seri Utama Datuk Paduka Seri Setia Haji Ong Salim bin Haji Besar, Ketua Hakim Syar'i serta ahli-ahli Majlis Ugama Islam Brunei. Para pendidik disaran untuk meningkatkan kapasiti dalam pelbagai bidang penyelidikan dengan menekankan kepentingan data dalam memperbaiki strategi-strategi penilaian. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Status harian normal baharu COVID-19. Satu kes sedang berada dalam kategori 5 iaitu mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU. Sementara itu, 3 kes berada dalam kategori 4 iaitu mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan juga memaklumkan 845 kes sembuh dilaporkan hari ini.
Manakala jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun ialah 74.2%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang telah mendapatkan 3 dos vaksin adalah 73%. Manakala 18.3% bagi 4 dos vaksin. Aspek kesihatan, keselamatan dan keamanan serta persekitaran perlu diambil berat dalam mengendalikan apa jua acara atau aktiviti bagi sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76. Saranan tersebut dibuat oleh Yang Berhormat Datuk Seri Paduka Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri, semasa mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa kebangsaan kali kedua sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-76 bagi tahun 2022 pagi tadi. Sambutan perayaan ini adalah merupakan sambutan yang dinanti-nantikan oleh seluruh rakyat dan penduduk di negara ini, termasuklah Majlis Ramah Mesra Bersama Rakyat yang merupakan peluang untuk bersua muka, berbual bicara dan menatap mesra raja yang dikasihi. Penglibatan golongan generasi muda termasuk penuntut-penuntut sekolah adalah juga merupakan lambang pengukuhan jati diri dan semangat kebangsaan yang menjadi teras kemajuan dan pembangunan negara Brunei Darussalam pada masa ini dan juga di masa akan datang. InsyaAllah. Mesyuarat dihadiri oleh Yang Amat Mulia Pengiran Indra Setiti Raja Sahibul Karib, Pengiran Anak Haji Idris bin Pengiran Maharaja Lela Pengiran Muda Abdul Kahar, yang di-Pertua Adat Istiadat Negara. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri, Bandar Seri Begawan. Majlis Penandatanganan Kontrak bagi projek untuk pelaporan pembangunan operasi dan pemeliharaan Integrated Marine Maintenance and Decommissioning Yard di negara Brunei Darussalam diadakan petang tadi. Ia juga menandakan pelancaran kluster maritim Brunei Darussalam yang menggabungkan kawasan untuk bertindak sebagai kemudahan pelabuhan. Dengan adanya projek ini, ia dihasrat dapat mewujudkan 4,000 peluang pekerjaan langsung dan tidak langsung bagi jangka masa panjang. Projek tersebut memberikan manfaat kepada negara, ekonomi dan rakyat di negara ini apabila sektor awam dan swasta bekerjasama untuk mencapai satu lagi langkah penting ke arah agenda mempelbagaikan ekonomi melalui pendekatan Whole of Nation. Hadir Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga pengerusi Lembaga Kemajuan Ekonomi Brunei. Juga hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satijo bin Sokiau, Timbalan Menteri Jabatan Tenaga di Jabatan Perdana Menteri, Awang Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi, dan Pengiran Hajah Zeti Sofina, binti Pengiran Datuk Paduka Haji Sani, Timbalan Menteri Kewangan dan Ekonomi. Juga hadir beberapa ketua perwakilan negara asing ke negara Brunei Darussalam. Which we now know as Anderson International. It's been rewarded as a group of dengan tema kontemporari pengkhususan dalam amalan pendidikan ke arah kecemerlangan pendidikan. Seminar pakar pendidikan kali kedua diadakan dengan fokus subtema penilaian dan perkembangan penyelidikan menggambarkan aspek kritikal yang menjadi fokus Kementerian Pendidikan bagi membina asas yang kukuh. Berucap semasa majlis pembukaan seminar pakar pendidikan kali kedua, Yang Berhormat Datin Seri Paduka Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, turut menyarankan para pendidik untuk meningkatkan kapasiti dalam pelbagai bidang penyelidikan dengan menekankan kepentingan data dalam memperbaiki strategi-strategi penilaian. Ini termasuk menyediakan tinjauan pembelajaran pelajar SLS bagi membantu para guru membentuk pengetahuan dan kemahiran pelajar. Majlis berlangsung pagi tadi di Universiti Brunei Darussalam. The Student Learning Survey, or SLS, was designed and developed to support teachers in gauging students' knowledge and abilities. It was the first time we were able to provide
and easy to use with immediate reporting tool for all teachers. Seminar selama 2 hari tersebut bertujuan memperkukuh peranan penyelidikan dalam kalangan pendidik dan pihak berkepentingan bagi mempertingkat perkembangan sistem pendidikan. Seminar diadakan buat pertama kali secara hybrid dengan disertai kira-kira 400 orang secara maya. Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melalui Jabatan Pembangunan Masyarakat JAPIM mengadakan majlis penyerahan bantuan kewangan kepada 2 ketua keluarga yang terlibat dalam kejadian kebakaran rumah di daerah Brunei dan Muara baru-baru ini. Majlis berlangsung di Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Bantuan kewangan diserahkan oleh Yang Berhormat Awang Haji Nazmi bin Muhammad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan kepada Pengiran Syahdir bin Pengiran Haji Muhammad Tahir dan Awang Haji Muhammad Khairul bin Haji Imran. Kejadian kebakaran berlaku di Jalan Pasir Berakas, Kampung Lambak dan Skim Tanah Kurir Rakyat Jati, Kampung Lambak Kiri. Kementerian Kewangan dan Ekonomi meneruskan perisian program pada hari kedua sempena Minggu Ekonomi Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei, Brunei MYCE 2022 dengan mengadakan sesi seminar pagi tadi. Hadir Dr. Dayang Hajameh Faiza binti Haji Ahmad Arifin, Setiausaha Tetap Ekonomi Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Economic Prospect for ASEAN What Lies Ahead diketengahkan dalam seminar tersebut. Juga dibincangkan mengenai pembangunan serta pertumbuhan ekonomi yang disampaikan oleh ahli-ahli panel daripada pelbagai agensi dan pakar-pakar industri tempatan. Last but certainly not least, Ms. Haja. After that, we open the floor for questions and answers. Minggu Ekonomi bersempena Persidangan dan Pameran Pertengahan Tahun Brunei MYCE 2022 menyediakan landasan bagi para pakar dan penggubal dasar untuk berkongsi dan membincangkan tajuk-tajuk meliputi isu global dan ramalan ekonomi serantau. Simposium Minggu Ekonomi pada sebelah petang juga menumpukan kepada pertumbuhan ekonomi Brunei ke arah mencapai wawasan Brunei 2035. Hadir Dayang Suraya binti Haji Jaidin, Setiausaha Tetap Prestasi dan Korporat Kementerian Kewangan dan Ekonomi. Sesi mengetengahkan 2 ucap tama bertajuk Ramalan Global dan Serantau, Trend Utama untuk dikaji dan sesi panel membincangkan masa depan industri Brunei dan memahami lebih mendalam ekonomi dan penyumbang pertumbuhan ekonomi di negara ini. Simposium juga meliputi perbincangan panel yang menumpukan kepada penilaian semula dan penyelarasan dalam pencapaian dasar ke arah pertumbuhan ekonomi serta membuka peluang-peluang kepada orang ramai untuk memperluaskan pengetahuan dan kesedaran dalam usaha membuka dan mengembangkan perusahaan. Sementara itu, Minggu Ekonomi bersempena Brunei MYCE 2022 juga mengetengahkan 1 siri bengkel bermula hari ini. Bengkel selama 2 hari itu diadakan di Pusat Persidangan Antarabangsa Berakas. 3 bengkel diadakan pada sebelah pagi yang masing-masing membincangkan tajuk How to Become an Entrepreneur, Be Your Own Boss, Green Thumbs Becoming an Agripreneur dan Becoming a Technopreneur. Manakala pada sebelah petang, 2 bengkel diketengahkan iaitu Exporting Out dan Bridging the Gap Financing Growth. Bengkel yang diadakannya ianya adalah secara terbuka dan secara percuma dan dibukakan pada orang ramai. Ia banyak peluang-peluang yang dapat membantu dalam pihak kerajaan untuk menjana ekonomi, perkembangan ekonomi dan KDNK ataupun GDP Brunei secara amnya. Laporan dari Tanah Suci. Makkah Al-Mukarramah yang pernah merakam pelbagai detik penting dalam salsilah pembentukan Islam menjadi tumpuan pengunjung Islam seluruh dunia.
Peluang menziarahi tempat-tempat bersejarah tersebut juga diambil para bakal haji negara Brunei Darussalam. Azizi Ahmad membawakan laporannya. Seawal pukul 6.30 pagi, para bakal jemaah haji yang mengikuti pakej Darussalam Holdings bersiap sedia bagi membuat lawatan. Beberapa buah bas sudah bersedia untuk membawa para bakal jemaah ke beberapa tempat bersejarah di Mekah Al-Mukarramah. Lokasi pertama ialah Jabal Tur, juga menyimpan sejarah Rasulullah SAW dalam menyebarkan dakwah Islam ke seluruh umat manusia. Di sinilah tempat Nabi Muhammad SAW dan Saidina Abu Bakar bersembunyi daripada ancaman pembesar Bani Quraisy di dalam gua. Peristiwa ini berlaku ketika baginda Rasulullah sedang dalam perjalanan hijrah ke Madinah. Di sini para bakal jemaah haji tidak melepaskan peluang untuk mengambil gambar kenang-kenangan sambil mendengar cerita sejarah dari para mutawif yang dilantik. Lokasi seterusnya ialah Jabal Rahmah. Tempat ini pernah menyaksikan peristiwa agung dalam sejarah lipatan manusia yang membabitkan Nabi Allah SWT. Di sinilah kawasan pertemuan Nabi Adam dan isteri baginda Siti Hawa selepas sekian lama berpisah sebaik mereka dikeluarkan dari syurga dan diturunkan ke muka bumi. Semestinya kesempatan menziarahi tempat bersejarah ini tidak disia-siakan oleh para bakal jemaah haji. Dari Mekah Al-Mukarramah, Aziz Ahmad melaporkan untuk Berita RTB. Para bakal haji yang mengikuti pakej Al-Hijrah Travel and Tours Nuran Berhad juga membuat aktiviti seumpamanya. Lawatan merupakan peluang keemasan bagi bakal jemaah haji untuk mendalami lagi ilmu tentang sejarah Islam. Walaupun lawatan diadakan pada waktu yang singkat, namun pengalaman yang diperoleh tentunya meninggalkan kenangan manis kepada setiap bakal jemaah. Hanya tinggal seminggu saja lagi kemuncak ibadah haji iaitu Wukuf di Arafah. Para bakal haji negara tidak melepaskan peluang untuk meraih pahala dengan melakukan berbagai amalan semasa di Tanah Suci. Sebahagian dari jemaah tanah air menunaikan ibadah umrah untuk kali kedua. Mereka dibawa untuk berniat umrah di Masjid Aisyah Tanaim, tempat miqat yang paling dekat dengan Masjidil Haram. Perjalanan ke Tanaim mengambil masa 30 ke 45 minit. Tanaim adalah salah satu dari 3 tempat miqat yang telah ditetapkan antara ganjaran umrah seperti mana hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di antara satu umrah kepada satu umrah yang lain adalah penghapus dosa antara keduanya dan tidak balasan bagi haji mabrur melainkan syurga. Mahkamah Magistrate menjatuhi hukuman penjara dan sebatan ke atas seorang lelaki warga negara asing atas kesalahan di bawah bab 15-1 Akta Imigresen Penggal 17 kerana tinggal di negara ini setelah PAS Imigresen mansuh, yakni PAS Pekerjaan. Priyo Wasono berumur 26 tahun dijatuhi hukuman 3 bulan penjara dan 3 kali sebatan yang berkuat kuasa bermula 25 Jun 2022. Lelaki warga negara Indonesia tersebut merupakan pekerja lari daripada majikan yang dilaporkan ke Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan. Seorang pekerja warga negara asing dilaporkan lari daripada majikan. Muhammad Sekandar Ali, warga negara Bangladesh berumur 38 tahun dan memegang pasport bilangan EF 0927260. Pasukan Polis Diraja Brunei memohon kerjasama orang ramai untuk menyalurkan sebarang maklumat mengenainya dan menghubungi Balai Polis Sengkurung di talian 2661334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Kejohanan bola keranjang bagi merebut Piala UC 1000 diteruskan semalam dengan 2 perlawanan. Perlawanan berlangsung di gelanggang bola keranjang Batu Bersurat Gadong.
Dalam aksi kumpulan C, pasukan Tropang FBC yang mendominasi permainan pada suku tambahan menewaskan pasukan Nuktek dengan kutipan mata 92 berbalas 82. Dalam aksi kumpulan B pula, pasukan Easyway memuktamadkan perlawanan dengan kemenangan ke atas D Barkats dengan keputusan 121 berbalas 56. Kejohanan diadakan sempena Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-76.